Bayangkan Rina, kalau kita tengah bawa kereta malam-malam, tiba-tiba buaya muncul kat tengah jalan. 3 depa panjang dia. Terperanjat satu hal. Tapi apa yang berungsingkan kita, macam mana ini boleh berlaku? Kenapa haiwan-haiwan liar ini semakin muncul bukan saja di kawasan pedalamannya, di lebuh raya, di kawasan penempatan yang padat dengan orang. Satu lagi, Nas, mungkin juga kita hari ini nak memberi pemahaman kepada penonton-penonton kita, apa yang boleh anda lakukan jika berdepan dengan situasi ini? Cemas, sangat cemas. Jadi bersama kita adalah Encik Salman Haji Sa'ban, pengarah Pegawai Pakar Bidang Khusus SME Proboscidei, pengarah bahagian kawasan perlindungan Jabatan Perkhidmatan. Terima kasih kerana bersama kita, dan juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Wong Ipin, penyelidik utama pengurusan dan ekologi Gajah Malaysia atau MIME. M-E-M-E. Betul-betul. Selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kita di pagi ini. Okey, menyentuh tentang topik yang kita ingin bawakan berkenaan dengan isu gajah dan haiwan liar. Sebagai mukadimahnya, mungkin kita nak tahulah terlebih dahulu kan berkenaan dengan haiwan terutamanya gajah ini yang dikatakan semakin pupus. Pastinya kita mulakan dengan Cik Salman terlebih dahululah. Apa yang boleh kita kongsikan kepada penonton tentang gajah yang ada di negara kita ini? Sebab jika difahamkan 3 tahun lalu ada satu laporan media menyatakan di Selangor dah tak ada lagi gajah. Malah di Negeri Sembilan yang dahulunya banyak, hanya tinggal kurang daripada 5 ekor. Bagaimana mungkin dari segi habitat mereka ini? Okey, terima kasih. Berkaitan dengan populasi gajah di seluruh Malaysia ni, anggaran terakhir yang kita buat tahun 2011 dulu, dalam 1,200 ke 1,400 ekor lah. Jadi nak katakan pupus tu mungkin belum sampai tahap kita kena pupus lah. Kalau kita ikutkan laporan-laporan yang kita terima dan juga pemantauan yang kita buat menggunakan drone dan sebagainya, bilangan gajah di seluruh Malaysia ni masih dalam bilangan yang stabil. Dan sekarang ni apa isu sekarang ni berlaku adalah konflik antara manusia dan gajah. Disebabkan perkongsian habitat. Mana gajah memerlukan habitat yang sama dengan manusia juga. Jadi konsep kita sekarang ni, kita cuba mewujudkan satu coexistence, maknanya keberadaan bersama dengan gajah tersebut. Jadi kita cuba terapkan nilai-nilai supaya penduduk ataupun masyarakat yang berada di habitat gajah ni boleh menerima kehadiran gajah di kawasan mereka lah. Dan kita juga menasihatkan mereka agar menjalankan aktiviti-aktiviti yang boleh menghalang berlakunya kes-kes yang berlaku seperti minggu lepas. Jadi apa yang saya nampak sekarang ini, bukan kata kita tak pernah dengar atau kita tak pernah membaca tentang insiden-insiden seperti ini, tapi saya tak tahu teknologi semakin maju ke, ataupun gajah semakin banyak atau hidupan liar semakin banyak ke, tapi lebih kerap kita dengar insiden-insiden seperti ini. Pendapat doktor? Sebenarnya sebab bilangan populasi semakin banyak, dan kalau manusia ataupun manusia populasi manusia ya. Manusia, bilangan populasi manusia semakin banyak, dan dari segi infrastruktur pembinaan jalan raya dan sebagainya pun semakin banyak. Jadi apabila terdapat infrastruktur seperti ini, dia membawa manusia lebih dekat kepada kehidupan liar, dan juga mungkin kehidupan liar tu sukar untuk menyerbang dari satu dia nak cross dari satu hutan ke hutan yang lain tu, dia mungkin menghadapi masalah lah. Dan semua perkara ini boleh menyebabkan lebih banyak pertumbungan di antara manusia dengan hidupan liar. Itu yang disentuh oleh Cik Salman sebentar tadi, konflik gajah dan manusia ini, dan pastinya ia memberi kebimbangan, apatah lagi bila muncul insiden minggu lepas itu. Sekurang-kurangnya kita mahukan perbincangan hari ini memberi satu pengetahuan, kesedaran kepada masyarakat kita. Bagaimana sebenarnya daripada pihak perkhidmatan sendiri dalam usaha untuk memastikan kebersamaan antara hidupan liar dan manusia yang tinggal di kawasan penempatan yang sama ini? Okey, satu perkara yang saya nak sebutkan di sini, bahawa konservasi gajah atau pengurusan gajah ni adalah tanggungjawab semua pihak sebenarnya. Tetapi seringkali mereka apabila isu-isu wildlife ataupun gajah terutamanya akan merujuk pada Jabatan Perkhidmatan. Sebenarnya kita kena tengok punca dia. Pasal apa benda itu berlaku. Jabatan Perkhidmatan ni hanya bertindak berdasarkan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi punca dia itu banyak faktor yang kita perlu fikirkanlah. Antaranya pembukaan habitat, cara pengurusan pertanian, penempatan dan sebagainya. Jadi untuk makluman, perkara ini perlu digembling bersama dengan agensi-agensi yang lain juga. Seperti JAKWA, Jabatan Pertanian, Kerajaan Negeri dan sebagainya, Jabatan Perhutanan. Kerana apa? Dalam konsep coexistence itu sendiri,
tidak bermaksud tidak berlakunya konflik. Konflik itu tetap berlaku. Tetapi kita kena mengambil kira bahawa setiap pembangunan yang dijalankan perlu memikirkan kehadiran gajah di kawasan tersebut. Sebagai contoh, apabila kita nak membuka kawasan, kita perlu wujudkan koridor untuk gajah itu lalu. Supaya dia tidak mengganggu kepada penduduk kampung. Ataupun kalau kita nak buka ladang sawit contohnya. Macam Perhittan, kita tidak menghalang pembangunan, tetapi perlu diseimbangkan dengan keperluan hidupan liar yang ada di situ. Contohnya membuat pagar elektrik, membuatkan koridor, membuatkan kawasan untuk gajah itu makan dan sebagainya. Jadi itu yang sekarang ni kita cuba nak menerapkan bahawa pengurusan hidupan liar ni secara umumnya perlu pelibatan semua pihak. Bukan hanya kepada Jawatan Perhittan. Walaupun dalam Akta 716 itu menyatakan hidupan liar ni di bawah Jawatan Perhittan. Tetapi secara keseluruhannya pelibatan semua pihak itu penting. Disebabkan habitat itu bukan berada di bawah kuasa Jawatan Perhittan. Dia berada di bawah kuasa jawatan kerajaan negeri contohnya. Tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama maksudnya itu. Jadi apabila membangun kawasan perlu memikirkan tentang hidupan liar di kawasan yang berkenaan. Jadi perlu berlaku penggemblengan usaha antara setiap agensi yang terlibat. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah juga dari segi birokrasi dan sebagainya. Tapi birokrasi atau tidak, haiwan-haiwan liar kita yang terancam dan juga populasi manusia. Jadi di sini bukan saja gajah ya. Saya ini sebenarnya pencinta alam. Kalau kita tengok jata negara kita, ada 2 ekor harimau yang gagah perkasa. Dari dalam 50 tahun yang lalu ada lebih dari 5,000 ekor di hutan belantara kita. Dan sekarang saya dengar hanya 130 ekor saja. Adakah ini benar, doktor? Dan apakah menjadi puncanya? Adakah ia sekadar habitat sahaja ataupun lebih daripada itu? Sebenarnya banyak punca ya mengapa hidupan liar kita semakin berkurangan. Kehilangan habitat adalah salah satu. Lagi satu ialah pemburuan haram. Apabila kita ada jalan raya, banyak jalan akses, lebih senang untuk pemburu-pemburu haram ni masuk ke dalam kawasan hutan untuk memburu. Dan semua perkara ni boleh menyebabkan pengurangan hidupan liar. Jadi memang dari segi pengurusan hidupan liar ni tidak mudah ya. Saya pernah tengok sangat rumit ya. Pasukan pelitan pergi ronda dan sebagainya. Memang sangat sukar mencabar. Tapi dari segi katakan penglibatanlah stakeholder dalam pemegang taruh dalam pengurusan konservasi di Malaysia juga, saya rasa adalah tanda-tanda yang positif sebab semakin banyak orang mereka berminat dan mereka ingin membantu. Jadi bagaimana kita nak bawa semualah pemegang taruh itu bersama untuk berbincang bersama dan merancang apa rupa bentuk koexisten dan kewujudan bersama. Masih ada harapan tak? Saya seorang yang positif lah. Saya kata masih ada harapan untuk koexistence. Tapi perlu usaha bersamalah. Harus ada dilakukan perancangan yang teliti. Sekarang harus dilakukan sekarang. Ya, bermula sekarang. Betul-betul. Okey, baik.